كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sebentar ya. Saya nak pergi cek. Nak cek live kita sekejap di dalam page bonda. Apa khabar hari ni? Dekat sini hujan, sahur tadi hujan renyai. Masya Allah, cuaca dunia dah sedap. Dengar, tenang, senyap semua tu rumah kan. Semua dah terlelap balik. Masya Allah, subhanallah. Apa khabar semua ahli syurga? Hayati, waalaikumsalam Hayati. Granny Lena. Waalaikumsalam. Okey, Nasaruddin. Waalaikumsalam Nasaruddin. Labuan sahur pukul apa? Buka pukul apa? Biasa awal kan? Azina Ibrahim. Dia bagi love kat situ. Yul Faizi. Waalaikumsalam. Muhammad Sufian. Waalaikumsalam Sufian. Rashida Hazwani, CMN tu apa maksud dia? Waalaikumsalam Kalam. Hayati, Hayati bagi salam kat bonda. Kalam bagi salam kat bonda. Rose Kartini. Baik, terima kasih. Hajar Said Putra, Azlina Nuriyati. Ramadan yang ke-20 ya. Kita betul-betul di Ramadan yang ke-10. Kalau ada pelbagai riwayat ya, alim ulama kalau malam ke-10 ni diorang punya dia punya, kalau katalah kita berlumba lari, ini adalah pecutan terakhir, final lap, memang all out lah. Masa ni macam ibarat terputus urusan dunia, macam itulah diibaratkan ya, alim ulama. Betul-betul mereka beri tumpuan. Sebab apa? Antara riwayat-riwayat hadis mengatakan Nabi bagi hint, Nabi Muhammad SAW bagi hint bahawasanya di malam-malam terakhir kamu carilah Lailatul Qadar di malam-malam terakhir, dan carilah di malam-malam ganjil. Jadi ramailah yang berkira-kira malam ni malam ganjil bila tak sama dengan Arab. Jadi maka nak selamat 10 malam terakhir ni tak kira genap ganjil, all out habis-habisan. Kan kita tak tahu, kita mungkin kiraan kita ganjil kat sini, tempat lain genap. Nak selamat, play safe. Kita ambil semuanya genap. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan kita dapatlah diberi peluang. Sebenarnya kita ni diberi peluang kalau kita dapat beramal di malam-malam Lailatul Qadar, sebab Allah pilih. Doalah banyak-banyak Allah pilih kita ya. Semoga Allah beri kita tenaga tak ngantuk hari tu tersebut dan sebagainya. Waalaikumsalam Arianti Mawa daripada USA. Hi, what's up USA? How are you? How's things dah siap merepek dah. Okay, baik. Apa kata kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Zaidah, apa khabar? Rabiatun, Kuala Kangsar, baik. Dan bonda semalam
tadi ternampak dalam grup PMC, Telegram PMC, ada seorang tak boleh rasa Kak Long ataupun Kak Ngah, dia buatkan satu jadual checklist. Ya. Dia buat tarikh, lepas tu dia buat senarai amalan yang kita aim, at least kita dah buat. Kita dah buat kan. Talib pun tak print lagi, dia dah bagi dokumen tu, dia print terima kasih lah, subhanallah. Tak ingat nama dia siapa, tapi terima kasih banyak-banyak, subhanallah. Allahu Akbar kan. Orang bayangkan dia buat Excel format tu, dia bagi dekat dalam grup tu 2,000 orang, katalah 10% yang print. Adalah dalam 200 orang print. 200 orang tu pun dia buat apa yang dia dah senaraikan tu tak tercicik. Ya Allah, aku tak tahu nak cakap macam mana. Subhanallah. Tahniahlah. Jealous dengan orang macam ni, berebut pahala, tamak. Kan. Jadi kalau boleh pun kita nak ajaklah di malam terakhir ni, kita dengan suami apa semua ni, isteri semua, anak-anak semua, kita fokuslah. Tapi kan best kalau kita fokus dengan hati yang tenang, hati yang redha pada isteri, hati yang redha pada suami kan, hati yang redha pada anak-anak. Dan mencabarnya bunda, kalau katalah macam semalam bunda share di National FM tentang macam mana nak tenangin suami, macam mana nak tenangkan pasangan. Yang ini kadang-kadang kita solat nampak berjemaah tapi hati tu tak connected benda. Macam mana tu bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Bunda ni apa? Tudung ke? Oh, ini tudung bawal. Bukan khemah. Tali ingat kan bunda pakai telekong. Lepas tu cakap asal aku dah salah tampal logo ke, hati tu dah tak dah tengok macam lain macam lah logo aku ni kan. Okay. Faham. Sebab dia sangat matching dengan baju tu, nampak macam satu suit. Pasal bunda pakai bawal ni masa benda umur 30-an dulu. So sekarang ni pakai bawal rasa kudalah sikit kan, bertenaga sikit. Syukur. Selesa kan kain ni bunda kan? Best. Pasal dia denim, so dia macam ada cotton sikit, so sangat selesa taruk je. Dan dia punya jahitan sangat kemas, Masya Allah. Bunda kan cerewet kan, tapi memang very professional lah yang jahit. Sangat suka. Alhamdulillah. Thank you bunda. Baik bunda, kita nak patah balik pada tadi tu. Tadi nak tanya pasal tu, cabaran nak rasa tenang dengan pasangan hidup ni. Okay. So bunda nak boleh tanya quiz dulu. Quiz. Okay, cuba jawab soalan ya. Siapakah orang paling kaya di dunia? Sekejap. Orang kalau ikut kiraan duit, zaman sekarang siapa tu yang Amazon punya owner tu? Subhanallah, apa nama dia? Elon Musk Is it Elon Musk? Elon Musk. Siapa boleh bantu saya? Manusia terkaya di dunia. Rasa Elon Musk. Bukan Elon Musk, bukan, sorry. Mesti kita kata kita tengok nilai berapa bilion kan? Tapi cuba tanya orang yang kaya tu, dia rasa dia kaya tak? Mungkin rasa kaya lah bunda kan kalau ataupun yang owner of Google kan. Cuba tanya, kau rasa kaya tak? Mesti dia kata, no, I must have some more. Not enough. Kau pernah jumpa orang, saya punya sale 10 juta tapi bila masuk grup ni kami kena push untuk dapat sale 40 juta. Because of that dia jadi stres dan dia rasa sebelum ni dia rasa macam nak sedekah pun sayang. Pasal dia 10 juta sale 1 tahun, masuk satu grup yang semuanya compete, grup apa tak boleh tak tahu. So dia punya mentor tu kata okay, you must aim for 40 million sale. So dia jadi stres. So dia duk kejar juta dia. Kan? So kita nak rasa cukup apa kita ada. Dan kalau kita ni gaji 2,000, kita perlu sample. So kita kaya lah. Kita rasa cukup. Sebab dalam Quran tak ada orang miskin. Allah sentiasa sama ada cukup dengan orang kaya. Dan tahu tak sebenarnya para sahabat Nabi-Nabi semuanya ada pekerjaan. So maknanya Nabi kita ni bukan orang yang duduk masjid, ibadah saja. Tak, dia bekerja. Bekerja tu satu jihad. So banyak orang kata ni tak boleh nak follow life pergi kerja. Sangat mulia siapa keluar bekerja. Bonda pun mula bekerja hari ni. So, pekerjaan tu satu benda yang baik kan. Tapi Bonda nak beri definisi lah. Apa dia definisi kaya mengikut Nabi Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Siapa boleh jawab? Tapi ada yang bagi jawapan tadi cari boleh benda jap. Ya, Okey, ada orang yang rakaat sebelum solat subuh. Okey. solat subuh 2 rakaat, solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, macam Cik Ahmad Shanif beritahu Siti Farida kata orang yang tenang, orang yang bahagia. Hazwani dan Hayati, Nur Idayu kata orang yang sabar. Betul, Farah Bazos, Jeff Bazos, ya saya dah ingat dah. Kaya, subhanallah. Elia Osmani orang yang bahagia, Mazwa orang yang bersyukur. Okey, sekejap ya. Orang paling kaya solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Azizah, betul juga. Ada riwayat mengatakan begitu. Okey, itu antara ni Nasaruddin kata muliakan orang lain, bagikan orang lain. Okey, bunda apa agaknya bunda jawapan ni? Orang yang paling kaya ialah orang hanya perlu Allah saja. Dia tak perlukan makhluk langsung. Macam mana tu? Apa Talib kata? Wow. Masya Allah. Ni macam satu cerita yang tadi pernah dengar lah bunda. Ya. Cerita ni satu hari raja ni panggil seluruh rakyat dia. Rakyat dia datang istana dia punya besar. Dia ada satu kerajaan yang di mana raja dia ni memang terkenal dengan sikap kaya raya lah. Memang tak ada benda yang dalam istana tu yang tidak dibuat daripada emas. Dah kecoh lah, maksudnya semua orang tahu, negara-negara lain tahu memang emas permata je kat dalam istana dia. Tak ada benda lain. Sudu pun emas, tandas pun emas. Semua dibuat daripada emas. Jadi satu hari dia panggil, dia sudah datang semua, masuk istana dia jamu. Jamu-jamu makan semua, lepas tu dia kata dia buat pengumuman. Semua pun tengah-tengah tengok je raja tu kan. Raja cakap macam ni, apa saja yang kamu pegang, kamu sentuh di dalam istana beta, milik kamu. Tak sampai sesaat, suasana yang makan tenang tadi tu dah macam pesta. Bising. Berkebuk yang ambil frame tu, ambil sudu, bergaduh, bertumbuk pun dia. Bertumbuk. Ada sampai berbunuh sebab dia dapat dulu bergaduh. Lepas tu tiba-tiba ada seorang tu datang dekat dengan raja tu, dia pegang bahu raja. Lepas tu raja tanya, raja semua cakap, okey berhenti, semua pun senyap balik. Ada dah berdarah, dah sakit apa semua kan. Lepas tu raja tu tanya, okey kenapa kau pegang aku? Dia kata, saya tengok, saya kesian, saya sedih, saya takut melihat mereka semua ni berebut, hampir berbunuh kerana benda yang ditawarkan di sini. Patutnya kalau semua ambil bahagian, masing-masing dapat bagi masing-masing lah, dapat bahagian masing-masing. Tapi saya rasa saya nak pilih tuanku sebab bila saya pilih tuanku, saya dapat semua benda yang mereka pegang ini. Tepat. Macam kan benda kan? Macam itulah analogi ceritanya. Betul, tepat. Pandai Talib, betul lah. Macam tu lah. Kan? Ya Allah, kan kita berbuk-gebuk benda sudu emas tu atas meja bertumbuk. Aku dapat dulu, kau dapat dulu, bertumbuk, tak pernah cukup. Masya Allah. Jadi hidup kemudian kita punya doa hari-hari tu, kita doa nak suruh berniaga, maju, anak dapat 10A, nak dapat jodoh yang baik, nak macam-macam lah. Ya. Tapi jangan kita doa, ya Allah kau redalah pada aku, kau ambil aku masa engkau paling redha padaku, kau peganglah hatiku, gunakanlah untuk agamamu, kau tunjukkanlah, biarlah aku ni suka apa kau suka, biarlah aku suka pada takdir kau takdirkan padaku. Maknanya fokus kita pada Allah je, nak tuju Allah je, nak kenal Allah ke, nak kasih Allah saja. Sebab siapa yang dapat ni dapat semua. Mungkin mata kasar tak adalah kereta 15 biji kat depan rumah. Mungkin tak adalah rumah banglo. Mata kasar lah benda kan. Tapi insyaAllah ada je cukup. Kita tak meminta-minta, tak menyakitkan hati orang, tak inaya orang. Talib yang ada 18 kereta tu, kalau dia perlu 20, dia masih miskin lah. Dia ada 18 tapi dia nak 20. So dia kurang 2 kereta. Kan? Masya Allah. Jadi kenapa Bunda nak relatekan macam nak tenang dengan suami ni? Baik. So kita tanya yang
Siapa yang tak tenang dengan suami dia, angkat tangan. Ada yang Zaz ni, Siti Nazira kata dah Zaz, Zulfaizi Zaz. Okay, Zaimak Abbas, orang yang paling kaya adalah orang yang paling diredai Allah. Betul. Okay, siapa rasa yang belum cukup tenang dengan suami ataupun isteri ke apa ke, pasangan hidup? Ada cik suami kat sini? Bonda sengaja kena cakap topik kenapa nak tenang dengan suami, bukan macam nak tenang dengan isteri. Sebab Bonda rasa majoriti suami dah okey dengan isteri. Isteri bakal okey dengan suami. Majoriti? Majoriti. Ya, majoriti tak boleh rasa. Tak kena je. Ada tak kena je. Wanita masuk neraka sebab dua sebab kan. Yang pertama banyak ialah mengumpat. Yang kedua kufur nikmat suami. Oh ya benda? Ya. Bila Nabi naik ke Isra' Mi'raj, nampak wanita lebih banyak. Kenapa? Dua sebab utama. Makcik bawang dengan makcik melawan. Kau keluar term baru. #makcik bawang. Ada makcik bawang. Satu lagi makcik gaduh. Makcik melawan. Makcik lawan. Cakap suami. Makcik berontak lah bunda. Kita panggil cik berontak. Berontak. Okey. Ya Allah Akbar. Bunda ni wanita, bila Bunda tegur wanita tak marah lah. Cuba ustaz yang kata memang kena marah. Bunda cakap, pasal Bunda cakap Bunda sendirilah. Allah Akbar. Kalau nak tahu, tanya Uncle. Prof ni cakap betul ke Prof ni baik dengan Uncle? Tanyalah Uncle. So Talib ada bagi Bunda soalan kan? Soalan panas kan? Soalan Bunda panas. jawab. Kita tak share lagi Bunda. Nantilah lepas raya kita share Bunda. Korang nak dengar ke 30 soalan panas yang tak pernah ditanya oleh sesiapa pun di TV ataupun di radio? Aku beranikan diri tanya soalan. Dan yang bestnya bukan Bonda yang kena jawab. Dengan angka-angka sekali terbabit. Dengan ayanda-ayanda sekali terbabit untuk menjawab soalan panas tu. Korang nak dengar tak? Tapi kan, Bonda berapa? 40 tahun ada Bonda in marriage? Marriage tahun ni 15 hari bulan 11 tahun ni genap 40 tahun. Okay, 40 tahun. Jadi kalau 40 tahun tu punya pengalaman perkahwinan tu dah kata orang kalau dah complete lah. Cukup lah 40 tahun punya pengalaman kan. Ramai yang nak. Ya, DJ Farah 30 soalan panas. Nak dengar, nak. Okey. Nanti kena minta kebenaran ayahanda dulu. Ayahanda okey tak fungsi soalan-soalan panas tu yang berdezak. Okey, ramai nak. Okey, masya-Allah. Kalau kita buat kursus perkahwinan magic, boleh share. Okey. Ataupun kita buat kursus keluarga magic nak benda. Ayahanda jadi speaker. Wow, bergebut aku orang. Tahu tak perangai buruk Prof? Oh, satu slide tu. Tak cukup slide, 100 slide. Okey. Semalam Uncle beri tasbih kan, dah bagi dah tak jumpa dah tahu mana ni. Itulah. Kan? Masya-Allah. Okay. So kenapa Bunda? Bunda tadi Bunda kita nak patah balik kepada okeylah makcik bawah ni kita insya-Allah dah biasa kita faham, kita dengar. Tapi bab kategori makcik lawan dan makcik berontak ni, tak perasan Bunda. Kan tak perasan kan? Jadi kita ni kan, kita mesti ingat formula ni, 80-20. 80-20. Lelaki 80% perlu dihormati. Oh okey, kejap. Macam nak buat Okey, kita buat macam ni. 80-20. 80-20. Okey, lelaki perlu dihormati. 80%. Okey. Lagi 20% Bunda? Dia perlu disayangi. Okey. Perempuan lah Bunda? Perempuan terbalik. 80 disayangi, 20 dihormati.
Okey, baik. Lelaki dihormati, disayangi, dihormati. Betul? At least kalau katalah Talib sebagai lelaki, katalah Talib cakap tu benda tu mungkin kurang tepat, tapi kalau dibalas dengan cara baik, I can accept that. Ya. Tapi kalau kata Talib cakap tu kurang tepat tapi di-attack dengan kalau katalah wife Talib cakap benda tu dia pun bidas balik macam depan-depan macam tu, I feel tak best lah, dan mungkin Talib akan melenting lebih teruk daripada tu. Sebab Talib rasa kurang dihormati, betul dah? Ya. That's the best word to describe that. Yes, because bila Talib bagi opinion sebagai ketua, dia bagi sanggah. Dia minta hormat. Bukan tak sayang. Kan? Itulah benda. Macam anak kita, kan, sebab tu Atiyah buat jurnal memandang anak dengan hormat dan sayang. Kita sayang anak kita, tapi kalau anak kita panggil kita buat tak tahu. Tak hormat namanya. Bila anak bercakap, kita tengok handphone, tak pernah biji mata, tak hormat namanya. Akan tersinggung. Dan bonda tengok balik, alih balik revise bonda punya yang live kat kereta lama-lama tu, bonda sebut macam tu lah. Tentang hormat. Macam uncle selalu cakap. Bila dah kahwin lama ni, ni bonda belajar pada uncle lah. Bonda kadang, bonda kan, bang you sayang I tak? Apa you tanya soalan ni? Kadang bonda mengada-ngada, datang mood mengada-ngada kan. Mood mengada-ngada. Okay. Apa jawapan dia bonda? Sayang, takkanlah tak sayang dalam ni. Kadang bonda datang mood mengada-ngada, umur 20-an kan. Makcik dah 60 ni kadang rasa 20-an yang ada. So, tapi perempuan memang biasa kan benda kan, nak tanya, nak confirmkan ke macam mana benda? Because wanita perlukan sayang lebih. Okay. Lelaki perlukan hormat lebih. So uncle akan kata, sebab tu bonda ni macam berangan nak buat satu mentoring untuk orang-orang yang wanita 50 tahun ke atas, private coaching dengan bonda. Kenapa? Apa? Bonda banyak jumpa orang kalau datang di klinik bonda tu umur 50-an tu. Okay. Muka macam menyampah dengan pasangan. Bonda kesian tengok kan. Kadang-kadang suami buat hal kan, umur 50 suami buat hal. So, bonda cakap dengan macam mana nak coach orang supaya as your marriage gets longer, you lebih rasa macam dalam syurga, macam happy je. Because kalau you kata nak cantik, memang you makin tua. But why? Getting older, your marriage is better. Wah, best tak? Getting older, marriage is better. Patutnya macam itu. Banyak komen lah bunda, subhanallah. Sekejap tadi pun terlepas tadi komen. Minta maaf ya. Saya asyik mendengar bunda share. Bunda bagi knowledge ni. Okay guys, rasa berbaloi sangat dapat ilmu hari ni. Tolong share, saya rasa ramai sangat yang perlukan ilmu-ilmu macam ni, tips macam ni. Siapa yang dah share, thank you so much ya. Bayangkan kalau kita share ni, orang tu dapat tips dan dia boleh berbahagia kekal menyelamatkan rumah tangga. Bunda, tak maaf bunda, Talib selitkan sikit. Adalah satu sahabat Talib ni, dia kata sejurus selepas PKPB ni dibuka, Mahkamah Syariah bahagian perceraian penuh dengan orang. Rupanya tempoh berkurung tu adalah satu tempoh yang membuatkan mereka bergaduh kat rumah. Na'udzubillah min zalik. Bukan tadi nak inputkan benda yang negatif ni, tapi macam kita dengar Allahu Akbar. Subhanallah, doakan mereka semua supaya berbahagia kan, selamat sebagainya. Saya haraplah mereka-mereka yang dalam proses tu tolong dengar tips benda ni, masih boleh diselamatkan benda. Sebab Talib tahu sebelum PKP, orang sibuk duk jaga public life. Public life tu duk jaga pekerjaan, kerja, perniagaan, downline, testimoni, duk sibuk cari harta untuk keluarga. Harta fizikal. Tetapi harta jiwa tak ditengahkan. Kering sayang. Bank emosi kurang. So bila orang macam ni, bila orang dia tak matching, dia duduk kat luar je, bila ni tak matching, dung. Baru dia tahu selama ni, aku ni tak tahu pun mana kadang orang guna kesibukan tu untuk lari pada apa tanggungjawab. Kita duduk sama, kalau dah tak sama, bergesek lah.
Kan dekat bau bunga, jauh bau dekat bau najis, jauh bau bunga. Bila sama baru tahu. Buka topeng. Lepas tu dia kata PKP buka topeng. Kalau selama ni you kata I tak ada masuk tu family, I sibuk dengan I punya career. I outstation. Bila sekejap pun dia nampak camplak sekejap. Bila in station, baru tahu. Sekejap pun dia bateri pun dekat. Baik. Dan ni terima kasih sahabat-sahabat yang share. Terima kasih Zubaida, Nik Farida, Mazila, selamat pagi. Salam Ramadan dulu. Terima kasih Mazila yang share. Jamila, terima kasih. Subhanallah, Allah balas jari anda yang berkongsi dan ada yang mendapat tips ni. Terima kasih sangat-sangat. Allah Rabbi ya Karim ya Rasulullah, terima kasih. PKP buka topeng diri, Allah Akbar, semua dijauhkan. Na'udzubillah. Kita doa semua untuk semua. Kita doakan orang, Allah beri kepada kita. Kita bila dengar berita-berita yang kurang best, macam bonda ajar, doakan kebaikan untuk dia. Sebab bila masa ketika kita baca doa kebaikan untuk dia, malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Amalan orang-orang soleh ialah bila nampak orang je doa. Dan ulama' tasawuf, bila dia bangun pagi, dia akan doa 3 perkara. Ya Allah, bimbinglah umat Muhammad, peliharalah umat Muhammad, tutuplah aib umat Muhammad. Cak bonda, 3 doa ni 1, bimbing, pelihara, bimbing, beri petunjuk, pelihara dan juga tutup aib, jaga aib. Sebab itu kalau kita suka buka aib orang, Allah na'udzubillah min zalik. bawang semua buka aib orang, memang tak bau syurga lah. So kalau kita masuk masjid bawang tu, kita audit lah. Satu lagi, orang yang banyak pergi bercerai tu, kalau ikut Ustaz Don, ialah tak solat berjemaah lah. Cuba buat survey, kita pergi dekat orang tengah persiapan perceraian, dia solat jemaah tak suami isteri? Memang tak. Okay. Apa yang menonton ni, kalau you all tak solat berjemaah, mulalah berjemaah. Baik. Sebut Ustaz Don teringat kejap. Ayah bonda nak ambil something. Ustaz Don. Baik, so ni doa di tasawuf. Okay, sambil duduk ni boleh doakan semua orang. Bimbinglah umat Nabi Muhammad SAW. Peliharalah umat Nabi Muhammad SAW. Tutuplah aib umat Nabi Muhammad SAW, insyaAllah. Okay, bonda ni arti ni tanya. Tadi bonda kata kan kalau boleh nak buat yang umur 50-an. Yang umur 30-an tak ada ke arti ni tanya? Pusing tu. Apa pula masalah korang 30-an? Kan tengah muda, tengah best. Tapi itulah. Orang muda pula, umur wanita 30-an, bonda panggil umur bajet bagus. Umur bajet bagus. Terpelanting korang. Kenapa masa tu kenapa 30-an umur tengah bajet bagus macam tu bonda? Sebab satu tu lawa. Macam bonda. Bonda umur 33 jadi pakar bajet bagus. Betul. Rasa paling terror lawa. Okay. Matching semua. Oh, atas dan bawah lipstick, kasut semua matching. Make sure orang tahu kita pakar, okay? So, Zaz diri sendiri ke bonda? memanglah cakap diri sendiri. Sebab tu bonda, kalau Zaz seorang, bonda Zaz dengan bonda tahu you all. Sebab tu orang datang dengan bonda, tak usah nak berlakon, tahu. Been there, done that. Alah, tak payahlah. Tak payah Okay, nak nampak. Tak payah nak baiklah tulis macam-macam kat Facebook, tak payah nampak baik. Kita nak jadi baik kan, tak payah nampak baik. Jangan tak payah nak nampak baik. Ni ada dah Zaz dah terpelanting dah korang. Okay, Nuri hati kita 30-an, bajet bagus. Zaz. Pasal apa? Bila dia kerja umur 25. Umur 10 tahun tu dah mula jadi eksekutif lah, manager lah kan. Dah ada orang bawah kan, asyik bully orang bawah aja. Dia orang ni umur muda sekarang lah di Sembilan ni asyik kutuk aja. Aduh, sedapnya. Dia orang kutuk orang tu sebenarnya orang paling tak ada apa-apa. Orang yang suka mengecek-ngecekkan orang. So ingat dia orang, siapa kutuk-kutuk orang tak ada apa-apa Sebab orang tak ada apa-apa, orang kecil dia akan nak kecilkan orang supaya nampak dia besar. Kenapa orang suka mengumpat masjid bawang? Pasal dia dengki orang dia mengumpat tu. Kan, orang tu ada apa dia tak ada. So ingat bila mengumpat orang, kenapa orang suka umpat artis lawa kan, kita tak lawa. So kalau artis ada masalah tu suka betul viralkan. Pasal dengki dengan artis kan. Artis lawa. Sebab orang yang nak orang yang topeng dunia kan, orang cerita dunia, dia nak 3, nak cantik,
nak famous, nak kaya. Topik dia cari kan. Hmm. Kalau nampak artis yang cantik, famous, kaya, dia jakilah. Kan. Dia orang buta mata hati, dia akan dengki pada topeng dunia. Orang yang celik mata hati, dia dengki pada orang yang kaya, ilmu, beri harta, sedekah, dia dengki pada orang tu punya pahala. Tapi orang topeng dunia, dia dengki pada orang punya dosa. Dia terliur nak dosa macam orang tu. Sebab mereka ni tak ada ilmu dan tak ada harta, orang paling malang. So siapakah kumpulan makcik bawah? Kumpulan paling bawah. Harta tak ada, ilmu tak ada. Dan mereka terliur tengok orang yang kaya, yang tak ada ilmu, yang sedang menunjuk-nunjuk di Instagram. So kalau tengok orang yang show off kat Instagram, tunjuk kekayaan dia, kebaikan dia, menunjuk pada manusia, maknanya orang yang perlu manusia ni, orang yang dia tak tengok dalam, dia tak fikir Allah. Lepas tu dia miskin. Orang yang hanya perlu Allah, dia tak upload. Dia tak ada feeling blessed, feeling awesome. Alhamdulillah, this is my 25th anniversary. Tak ada. Life is not about me. Tunjuk benar, tunjuk katil ada bunga kelopak bunga mawar. Asyik aku tukar simpan minyak pula. Sekejap benda. Ni nak baca kawan-kawan kita ni komen ni. Ada yang Zaz. Zaz, yes. 30-an Zaz pada muka. Yelah, kata di sini kan. Dan dia kata ada yang istiqamah. Okey, baik. Ada yang Zaz sampai terputus kepala. Okey, Zainun, Jamila, Na'uzubillah min Zalid, Azruddin. Setuju, Atika kata, betul bonda setuju sangat umur 30-an tu. Okey, baik. Bonda tu macam tu lah. Kan. Siti Haida kata, Siti Haida ikidas isa Zaz. Bonda Prof punya perkongsian terus kena kat hati. Balik. Bonda tergedik-gedik. Apa bonda, sorry? Oh ya, tergedik-gedik apa? Pergi office gedik-gedik. Bonda kan balik. Dia cakap kau marah lah. Bonda gini tau. Bonda pergi KL kan. Nampak je tau. Pakai seluar, badan lawa lah kan. Pakai seluar, pakai baju pendek. Seluar tak pendek, pasal badan lawa slim kan. Pakai seluar, tapi baju tu pendek bawah pusat sikit. Tudung cek macam tu kan sikit kan. Kan? Handphone, pakai tag kerja. Oh, I'm on top of the world, you know. I'm working all and cash, you know. You know, I go to class. Kan. Kalau masuk ramai tak boleh orang kan. Agak waduh, kesian. Aduh, ya Allah. Zaz kat situ, Zaz terpelanting. Bonda tahu orang macam ni, I'm sure kat rumah tak happy pun. Na'uzubillah min zalik. Okey Bonda, tapi kalau tadi bercakap tentang yang nak bahagia dengan suami lah kan, majoriti kebanyakannya ada yang majoriti, kebanyakan kita ni live ni perempuan. Okay, macam mana Bonda? Walaupun tak kahwin lagi ataupun saya rasa perkahwinan saya okey, saya dengan pasangan baik, mesti ada ruang untuk memperbaiki lagi. Kan, yang masalah kita nak cuba selesaikan atau perbaiki, yang dah elok nak perbaiki, kemaskan lagi. Yang belum ada suami, ini adalah perancangan lebih awal, preparation. Kan Bonda. Mungkin Bonda mesti sebelum ni dah biasa buat, tadi tahu Bonda pernah buat camp, bukan camp, seminar tu Alif, subhanallah. Celik family. Celik family. Dah lama Bonda tak buat seminar. Jenis Bonda seorang tau daripada pagi sampai petang. Ya Allah, celik family tu tahun bila? Bonda ingat tak? Boleh juga Alif? Ada ke? Ada dalam arkib negara ada? Celik family, okey. Bonda ada, lepas tu celik mam. Lepas tu Bonda ingat tak seminar yang Bonda buat kat Johor yang bawa anak tu yang nangis, yang dia kata subhanallah dia tak pernah lagi pergi seminar. Dia banyak seminar, pergi seminar ni, tapi semua tu kejar dunia, letih. Tak ada lagi, dia tak pernah lagi seminar yang macam Bonda buat ni, seminar yang betul selesaikan jawapan dia yang dia minta kat Allah, dia jumpa kat sini. Oh, ini seminar Bonda dengan Atiyah macam tu tu Dr. Atiyah ke? Ya, kita buat celik moms.
Bonda Oh, buat Masya road Allah. Dekat mana? Ni dekat mana benda? Shah Alam. Shah Wah, kena lah buat gandingan ni semula benda. Alam. Oh, ni dekat Shah Alam. Ni dekat apa? LID? Ini kita Apa orang TV? buat capsule video to talk about parenting, saya dengan Atia. Because kita orang ni memang kita orang Indah dua ni pula. sangat. Tadi pun masa sahur Atia pun dia baru dapat cara Imam Ghazali punya parenting. So dia tak sabar nak share untuk parenting hari Ahad. Subhanallah. Cuma tanya siapa dah join parenting? Oh, ya. Oh, tapi benda dah tutup benda. Ha? Dah tutup. Masya Allah, siannya. Parenting dah tutup. Seminar parenting dah tutup. Oi, ada terus terpancur keluar ni. Alif, nak tak bonda beri video seminar celik? Ke saya seorang je nampak? Nak tak bonda beri video seminar celik mam secara percuma? Oh, mestilah nak sangat. So, aku nampak nak ataupun nak sangat. Voting fail lah. Kenapa ya Alif? Nak sangat. New, you can now vote in live post. Ada voting, nak sangat. Oh, ya ke? Oh, Balik yang sekarang ya, Bonda buat seminar dekat Surah An-Nur. ini kat mana? Ni kat Surah An-Nur. Bengkel Celik Mak. Bengkel. Bonda punya So, kalau branding. bengkel ni small group. Bonda punya branding kat Atia, Celik. Celik Mak, Celik Kids, Celik Teens, Celik Family. Because Celik means creative. Yeah. CE. Excellent, loving, innovative and kind. So celik tu mata lah kan. Baik. Oh, ni ramainya bonda. Subhanallah. Kat mana ni bonda? Memang. Bonda punya seminar dulu. Ni dekat PWTC berapa ribu orang. Kat UIA berapa ribu orang. And Subhanallah. Bonda jenis seminar, Bonda seorang sampai habis. Masya Allah. Subhanallah. Tapi ya sekarang bonda masa pun sangat menumpukan kepada klinik kan, PM center. Ui, ramainya. Subhanallah. Itu arwah Nora pun ada arwah Abang Johan. Ni dekat PWTC. Baik, rasa baik, buat baik. Formula ni dah lama Bonda. Masya Allah. Subhanallah. Ada rezeki bonda boleh buat lagi bonda? Melepas PKP ke? Bonda suka bayangkan Bonda buat online satu hari Bonda seorang dengan Atia. I like. Saya sokong. Tolong Alif, ada ke vote? Siapa? Tadi awak tanya apa pasal nak bagi video seminar ni kan? Alhamdulillah nak sangat bonda. Wow. Ramai yang nak. That's the kind of crowd, 1,900. Ni dekat PWTC. Subhanallah, PWTC tu kelas lah benda, tempat kelas, high class punya area. Sebab kalau macam tadi buat seminar, PWTC tak mampu dan ya, Hafiz Hamidun datang buat lagu spontan. Lepas tu Bonda cakap live gitu, nangis-nangis dengan lagu tu. And then Bonda ingat, Aiman kata ada orang tu dia bagi testimoni macam orang lelaki yang macam raga macho tu pakai tattoo tu, dia pun menangis. Oh yelah, setiap manusia masa Bonda selalu cakap nampak kasar, nampak jahat, tapi semua orang nak jadi baik, belum jadi baik je. And Talib, masa tu Bonda buka ada modul. Talib, Bonda dapat satu pencerahan semalam dengar Pak Ari live dengan Tuan Rizal kat YouTube. Lepas tu Pak Ari mention something yang Bonda jumpa jawapan dah Talib. Subhanallah. Bonda tahu kenapa Bonda macam ni dah. Bonda itulah kan. Okay. You all tengok kan Bonda macam mana tu masa Bonda? Talib. Bonda nampak, you all tengok saya live, even seminar ni tak ada PowerPoint. Betul? Bonda solo. Tak pernah. Tak ada. Kadang Talib tahu Bonda nak pergi seminar, nak buat seminar, bila tengok rasanya Bonda kalau dengan slide tu Bonda tak boleh follow. Talib rasa Bonda akan beri apa yang orang perlukan pada hari tu. Kalau macam dengan slide tu dia macam tak matching. Pasal Bonda boleh rasa. Kenapa boleh? Tak tahu. Rupanya gini,
Ari kata macam something like Pak Fir. Ada yang Pak Fir kata, dia kata sebenarnya modul itu penting. Okey, yang tadi so modul buat modul. Modul itu penting. Kemudian method itu lebih penting. Tetapi method. You ada modul apa nak sampaikan, method bagaimana disampaikan. Tapi apakah benda paling penting? Now benda baru jumpa. Okey, kejap boleh tarik tulis sekejap Okey, ni benda. Okey, dah dapat dah benda. Tapi benda apa yang paling penting benda? It is your soul. Soul. Jiwa rohani speaker tu. Okey, jiwa speaker tu je lebih penting. Maksudnya, boleh tak Talib jelaskan macam maksud? Seminar katalah seminar tentang public speaking. Tapi kalau kata Talib tak ada hati, Talib buat demi kerana keuntungan saja, so jiwa tu tak akan connected dengan orang yang mendengar dan dia tak akan dapat apa-apa dan dia akan tak rasa seminar ni berbaloi pun. Mungkin. Adakah begitu? Ataupun macam ni. Talib kata, Bonda bagilah modul Bonda, method Bonda. Bonda pun kasih. Talib sampaikan. Baik, tak sama benda. Kenapa tak sama? Betul lah, tak ada jiwa. Betul lah. Sama sebab roh yang menyampaikan tu berbeza. Sebab itu dan Bonda baru faham. Orang selalu tanya Bonda, Prof macam mana nak jadi macam Prof Macam nak jadi public speaking Macam mana pakai motivasi Masa tu Bonda tak erti nak cakap macam mana. But Bonda jawab apa? Jangan sibuk nak motivasi orang selagi tak motivasi diri sendiri. Jangan sibuk nak dakwah orang daripada tak dakwah diri sendiri. Masya Allah. Betul Sebab benda ni ada. Ya. Ada Atif kata Bonda beri dari hati masuk ke jiwa-jiwa semua. Siapa tadi cakap? Masa Bonda dan terus dari Allah. Alhamdulillah, Mas Surya kata Alhamdulillah bestnya. Rasa apa yang Bonda cakap. Masya Allah, Zaliha kata Masya Allah masa PKP baru kenal Bonda. Banyaknya seminar, wow ruginya selalu dengar Bonda dan Ikim saja. Oh, dia tak perasan Bonda dah buat seminar. Ya, Talib pun tak tahu semua seminar-seminar Bonda kan. Ni tahu pun daripada Alif. Alif kata, oh ada Cik Talib Bonda punya seminar banyak. Subhanallah, banyak. Tapi Cik Aiman dia bagus, dia simpan. People pay to watch. Yalah, baik Cik Aiman, syukur Alhamdulillah. Dapat rasa Bonda, terima kasih Bonda. Betul tak sama. Nur Daya kata betul. Okey, baik Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, jangan sibuk mesti orang kalau di sini. Okey, baik. Okey Bonda. Jadi Bonda, macam Bonda punya pengalaman lah. Ya. Macam berdasarkan Bonda ada apa-apa ke? Ada Quran? Tak apa, Quran apa pukul 11. Bonda okey. Okey. Subhanallah, tak apa tadi. Okey, Bonda, pengalaman Bonda kan bila Bonda share Cilik Fam semua ni mesti ada kata orang tu situasi-situasi yang orang nak cari jawapan. Apa antara feedback mereka yang macam Bonda tengok apa sebenarnya punca yang diorang ni jadi tak selesa dengan pasangan. Faktor-faktor fizikal lah supaya kita macam Bonda kan doktor, simptom-simptom. Saya suka gosok mata saya. Bangun pagi saya memang suka genyi mata saya. Contohlah tekan kuat-kuat ataupun saya kuat pakai maskara. Itu antara bila saya buat memang confirm mata saya sakit. Saya pakai contact lens tak buka 2 hari. Memang confirm mata saya sakit. Apakah benda-benda yang diorang buat Bonda confirm? Kalau buat ni confirm akan jadi cabaran ataupun Bonda boleh bagi tips jaga hubungan. Yang pertama lelaki ingin dihormati, isteri tak hormat. Okey, itu yang pertama. Bonda nak sebut ni, suami yang dihormati akan menyayangi isteri.
Okey. Suami yang dihormati akan menyayangi isteri. So siapa suami yang siapa isteri yang mendengar ni, kalau you nak so husband you sayang you because you want 80%. Start respecting your husband. Kalau dia cakap dengar, pendapat dia terima, cakap baik pada anak-anak, pandang suami kasih sayang. Walaupun suami tu cakap salah pun dia. Tak apa. Salah kalau bukan segi hukum, siapa kata salah? Is perception yang mesti ada ajar filter. Reflection. Perception tu. Perception. Filter system. Pasal kita lahir berbeza. Baik. Kan? So maknanya sangat penting bila kita hormat suami kita, dia akan sayang kita. So isteri kalau you nak suami sayang you, start hormat dulu. They need 80% then they give you. Dan bagi suami yang mendengar ni, kalau nak isteri hormat you, you kena sayang dia dulu. Sayang. Tu ingat 5 bahasa kasih sayang boleh dah bagi formula. Suami lebihkan bahasa kasih sayang tu Okay. Isteri yang disayangi akan menghormati. Jadi banyak satu lagi kesilapan isteri besar nombor 1. Nak dakwah kat suami. Sendiri tak dakwah, nak betulkan. Tadi abang you kena solat tahajud tau. Solat tahajud ni la ilaha illallah. Sibuk. Suami bukan tak tahu, lelaki tak ada orang tak tahu. Banyak orang tahu tapi tak mahu sebab tak dapat hidayah. Hidayah dari pendakwah. Tetapi pendakwah ni mesti dakwah dengan akhlak. So kalau kita dengan suami tak hormat, cakap kasar, kita pun tak tutup aurat, kita pun tak jaga solat, kita isteri yang engkar. Isteri yang engkar, maka dia menzalimi suami dia. So kalau kita aurat tak sempurna, kita keluar rumah, duduk ngipar duai, kita tak tutup aurat, pakai lengan pendek, masa sahur pakai lengan pendek nampak semua tu. Itu you menzalimi suami you. You tidak menjaga hak suami. Sebab aurat tu milik suami kita. Kenapa kita bagi orang lain? So if you langgar hak suami you, I'm not surprised your husband langgar hak you lah. So bagi siapa-siapa yang kata suami tak kerja, tak beri hak, cuba tengok hak you sebagai isteri buat tak? Boleh tekankan ya, aurat. Selagi you tak jaga aurat, bukan fizikal saja, aurat bercakap, tergedik-gedik kat pejabat dengan orang, WhatsApp dengan schoolmate lama, masuk grup tadika, cerita suami I teruk, semua tu buka aib suami, semua dosa besar isteri. You tahu husband I kan, la ilaha illallah, makcik bawang, makcik melawan. Dia umur 30-an lah macam ni. Kalau 50-an pula, orang tua tu. Dia sikit orang tua tu. La ilaha illallah. Kenapa panggil? Kadang cakap depan anak. Kadang dengan anak cakap, orang tua tu. La ilaha illallah. I tell you, waktu bonda kan, bonda orang kata, bonda selalu betulkan lelaki-lelaki. Orang perempuan punca masalah. Tolong jawab, nak marah bonda, marah sikit. Maksudnya perempuan punca masalah, bonda? Ya. Tolong disagree. Kasih marah sikit. Siapa yang berani sila tampil ke depan. Saya gostan ke belakang dulu. Saya beri laluan kepada siapa yang nak menentang ataupun kita panggil membantah kenyataan bonda bahawasanya isterilah punca ataupun perempuanlah punca kepada suami jadi masalah. Belum soalan panas lagi. Kalau suami ada orang lain nak buat apa? Jauh hari kata, wah nak meraung. Okay. Kalau suami, bonda, habis kalau kalau suami lebih suka WhatsApp kepada orang lain ataupun suami lebih rasa excited untuk keluar jumpa dengan geng-geng dia, business partner dia, takkan perempuan yang salah benda. Kat rumah dia dah masak, dia dah kemas, dia kerja, dia sama-sama bantu cari rezeki, apa lagi you nak, I dah bantu dah, kau you tak pening kepala. Okay. Kereta I bayar, rumah I bayar separuh. Semua kata betul. Jualan I bayar. Nur Ain, anda nak nangis. Sokong. Tapi perempuan sih mengaku. Betul. Selalu menyesal selepas tak terima pandangan suami. Zal, Rohaiza, Nodaya. Mengaku. Siapa mengaku ni wanita hebat.
Sebab saya salah, suami betul. Siapa pun ayat power ni memang akan bahagia. Sebab bila kita kata kita salah, bodoh sekali beri ayat tu. Bila kita kata kita salah, kita boleh betulkan diri kita. Kita tak boleh betulkan suami. Ni bonda, macam sahabat kita tanya ni kan, bagaimana pula kalau isteri dah selalu usaha untuk menjaga tapi akhirnya suami curang? Tak peduli untuk hormat atau sayang isteri yang ada, tak hormat institusi keluarga sendiri. Okey, suami curang. Sekarang boleh nak tanya Talib. Ya. Yeah. Kalau orang yang Talib tak suka, Talib nak duduk dengan dia tak? Tak nak lah, benda buat apa, baik cari orang yang kita. Ya, kalau orang tu bila Talib duduk dengan dia, Talib rasa best, dihormati, high energy. Dia pandang Talib dengan hormat. Best duduk dengan dia, lepak dengan dia. My emotion field. Yes. So bonda nak sebut macam ni. Pada bonda, punca lelaki ada affair, bonda rasa bukan seksual saja. Itu kalau seksual tu mungkin orang yang memang jadi mata setan haram tu lain lah. Tapi kadang-kadang kenapa orang suka pada perempuan lain? Bonda cerita belum kisah orang kahwin dua tu? Cerita belum? Talib. Kasih dua. Macam ni bonda. Macam ni, satu hari patient tu datang. Kemudian bonda cakap dia, kita kena sabar. Isteri dia kata apa? Memang saya kena banyak sabar, Prof. Sebab suami saya kahwin dua. Depan bonda. Bonda pandang suami dia. Ya, Prof. Okay. Bonda ada cerita sikit tapi tak apa, bonda share lagi bonda. Okey, kenapa? Dia kata macam ni. Cakap pasal bahasa kasih sayang. Bonda apa bahasa kasih sayang dia pun. Macam ni, Prof. Sebenarnya saya ni suka percakapan yang lembut. Jadi 15 tahun saya kahwin dengan isteri saya ni. Dia tegas sangat, Prof. Dia terlampau tegas. Jadi bila saya jumpa seorang wanita ni yang cakap lembut, dia pergi, lepas tu saya terpikat kat dia. Cakap direct depan Wan. And when I see the lady, muka dia senyum. Tapi memang tegas. Muka senyum tapi tegas. Dia ada karakter lah. Dia ada karakter bos-bos sikit. Pasal mak ayah dia garang. Masa kecil garang. Sebab itu you all, siapa-siapa yang tak belajar ilmu parenting sebenarnya sedang menempah malang dalam keluarga. Sebab bila you all tak belajar menyantuni anak, memandang anak dengan kasih sayang dan hormat, you akan melahirkan anak yang garang, yang tak sayang diri dia, yang takkan sayang suami dia dan tak disayangi suami dia, rumah tangga pun hancur. Cuba kita tengok orang yang rumah tangga tak bahagia. Cuba tengok parenting dia. So you all sekarang yang menonton ni, if you are not happy with yourself, not happy with your husband, you panah barang, you asyik marah anak. Cuba kenang masa you kecil. Oh yelah, mak ayah saya garang lah. Oh, jadi kalau saya tak ubah diri saya sekarang, tak belajar ilmu parenting, mak ayah saya tak belajar ilmu parenting, saya jadi bangsa. Sekarang saya tak belajar ilmu parenting, anak jadi bangsa. So bila anak tak happy, akan dijodohkan dengan suami tak happy. Maka dapat cucu tak happy. So keturunan tak happy. Keturunan garang. Kesian. Orang garang ni tenang tak, Talib? Tak. Syarat masuk syurga mesti apa? Tenang. Hayin, layin. Qarib, sal. Hayin, orang jadi, yang tenang. Talib tahu kenapa bonda daripada awal buat celik mom, celik family, celik kids, celik teens. Atiah kat Aiman buat seminar daripada budak kecil, kids, lepas teens, lepas tu mom, lepas tu family. 4 semua bonda cover, bonda dengan Atiah. Masya Allah. Because bonda passionate about the family. Okay, ni ada pandangan ni. J. Adams. Haji Talib, bos perempuan memang macam tu. Tu yang terbawa balik rumah. Kat rumah, kat office bos, yelah jawatan KP ke jawatan sekian-sekian manager GM. Kat rumah pun GM. Bawa balik name tag tu kan. Okay. Ada ke yang terbawa balik jawatan tu? Kan bonda dah kata letak jawatan. Dia jangan salah faham bukan letak jawatan kerja, letak jawatan title yang kita pegang dalam hati tu. Okay. Idayu kata bila ada masalah dengan suami mesti saya mengadu pada Allah, baca Quran, switch perwatakan diri untuk lebih penyayang. Alhamdulillah, makin rasa terbaiki hubungan. Alhamdulillah. Okay. Kalau nak disayangi mesti menghormati. Betul bonda sokong 200%. Ada tadi tak terbaca Jamilah apa nama dia? Jamilah kata, okay, Jamilah Saleh kata Alhamdulillah, Masya Allah. Kata-kata bonda, pandangan bonda terus terkesan ke hati sebab datang dari Allah, cahaya-cahayanya mengetuk hati kita. Kata suami saya,
Oh, jazakallah. Suami dia Bonda. Suami dia dengar sekali. Kan? So kalau suami isteri tak ada niat nak memperbetulkan rumah tangga, tak ada niat nak perbetulkan cara parenting, tak ada sharpening the saw. Ni macam ni lah. Duk nak potong kayu, kenapa kayu tak potong? Pasal gergaji tumpul. Tak tajam. Kenapa tak asal gergaji? Pasal tak ada masa, duk sibuk gergaji. Macam tu lah you all. Anak bergaduh, anak ini tak cari ilmu parenting nak handle anak kalau anak gaduh macam mana. Kan? Because dia macam ni. Bila kita tengok budak tu kan, boleh tahulah, tenang aja. Sebab masa mak dia mengandung, dia tenang, mak dia tenang. Mak dia tenang pasal ayah dia layan dengan baik. So akhirnya Talib, perkahwinan magic mesti ada. Bila ada perkahwinan magic, maka parenting magic. Maka keluarga magic. Baik, betul. Magic bersandar pada Allah. So, sekarang ni, kenapa Bonda bagi form 80-20 ni, isteri kalau nak suami sayang, tolong hormat. Suami pula jangan, abah hormat, jangan minta dihormati. Awak mesti sayang isteri dengan menganggap your daughter, your wife is someone's daughter. So macam mana kita layan isteri kita, macam itulah anak perempuan kita layan suami dia. So be the husband to your wife, macam mana you nak suami, isteri you dapat, anak you dapat suami. So kalau you berpoya-poya WhatsApp, kan setengah suami tu dia panggil suami blur, handphone tak peduli apa semua mak. Ya Allah, kesian. Dan banyak orang bijak ni pasal dia sangat rapat dengan ayah dia. So is to develop your interact dengan ayah. So ayah yang sibuk, yang kat PKP selama ni buka topik lah. So, ayah hari tu seminar Ustazah Isfadiah kan, pentingnya macam Dr. Tiah pernah bagi tahu tadi, father's effect in the family. Pentingnya kalau kalau siapa-siapa ada anak perempuan, ayah kena main lebih banyak peranan dalam keluarga, iaitu selalu bagi motivation kat dia, selalu engage dengan dia. Dan Ustazah Isfadiah last seminar tadi dengar Ustazah Isfadiah kata kebanyakan daripada anak-anak yang ada cabaran cabaran dari segi masalah genjala sosial, drug addicts, zina, na'udzubillah min zalik, anak luar nikah, na'udzubillah min zalik. Bila dia audit, dia buat profiling, tanya ada masalah dengan ayah. Betul, ayah tak peduli. Ayah tak pernah puji dia. Orang perempuan suka dipuji, disayangi. Ayah tak pernah peluk dia. So dia dahaga yang tu. So bila orang lelaki puji, terus dia terpikat. Kenapa yang lelaki tu payah nak puji anak, puji perempuan lain boleh tu? Kenapa? Nak kena zas ke bodoh. Okey, Talib baca komen Hayati Ahmad. Hayati Ahmad. Betul Bonda, ketegasan isteri tu memang kurang disayangi oleh suami. Mereka tak suka kita cakap mereka salah. Saya baru faham sejak 13 tahun dulu semasa baru dimadukan. Namun alhamdulillah Allah dah jentik dan anak-anak pun selalu cakap mama ni apa dia cakap mama okey je, senyum je. Kenapa? Sebab Hayati ada hati yang di hadapan hati dalam hati Hayati, saya rasa Hayati dah letak Allah dulu. Walau kena madu pun, inilah Bonda kita orang kaya. Dia tak perlukan suami. Oh, jealous suami, dengan Hayati. Suami dia tu alat dia untuk dapat pahala daripada Allah. So Bonda nak cakap, apa kita dapat? Pekerjaan itu baik kalau pekerjaan itu membawa ke ibadah. Perkahwinan itu baik kalau untuk ibadah. Anything you do kalau tak ada nilai ibadah, sia-sia. Pakaian tak ada nilai ibadah, sia-sia. Tudung tak ada nilai ibadah, sia-sia. So hari ni audit berapa sia-sia kat rumah itu. Bonda pernah dengar tu gunaan cerita. Yang tu yang Bonda kat rumah tak beli barang kristal mahal-mahal tu. Yang mahal-mahal semua orang kasih. Bonda memang tak beli. Dia kata tengok mata saja berdosa dan mau patut 500 beri korang PT tu. Allah. Lepas tu Bonda, kalau tak ingat apa Bonda yang dulu, yang kristal-kristal tu beli beli dekat London yang 2, 3, 5 pound, orang kasih. I will never buy kristal mahal. Semua orang kasih, orang kahwin. Don't. Barang perhiasan nafsu mata don't. Anything you all, tak ada nilai ibadah, sia-sia. Kalau makan tak baca bismillah, bismillah sia-sia. Kata dah Kak Mas, tadi suka collect pinggan-pinggan yang mahal, buat display kan ada rak kaca tu, susun pinggan-pinggan mahal tu. Bonda ada juga sikit. Ingat Bonda bila anniversary Bonda ke-13 Royal Dalton. Masa tu Bonda pergi mak mertua.
Bonda belikan mak mentua bonda, tiba-tiba dia kata, ya beli tak apa lama. Ya nak cik beli orang beli. Bonda pun belilah individu ketiga. Tapi bonda berapa pound. Dia reject punya lah. Itulah hiasan sikit tapi pakai juga. So kalau ada pinggan molek, beli, pakai, jangan simpan. Jangan simpan dia. Nanti tak digunakan, tak boleh. Okey? Jangan untuk hiasan, kristal, mahal untuk tunjuk kemegahan spesial. Stop benda tu. Bila bonda cakap ni, tadi baru teringat Ustaz Hadi Dayat kata cuba cek, dia kata pergi ke kamu punya almari, pergi cek baju mana yang mahal-mahal yang kamu tidak pernah pakai untuk bawa solat jumpa Allah. Kalau belum, pakai, bawa solat jumpa Allah. Oh, kalau something like this lah, maksudnya tak pernah dengar ceramah, kalau jumpa Allah, kamu pakai baju genyuk-genyuk, baju kelawar koyak sikit kat belakang, asal boleh telengkung pun dah 3 bulan tak basuh, kan, jumpa Allah. Macam mana Allah nak berikan apa yang kita nak sedangkan masa jumpa Allah kita pun tak jaga. Macam itulah something like that yang Talib faham. Sebab tu bila modern culture, boleh introduce the term solat ready. Everything you buat mesti solat ready. You must be ready for solat. So kalau you pakai baju, you tak berani nak rokok sujud depan orang, baju tu sah tak bagus, tak sopan. Ambil baju you. Baik, alhamdulillah. Dan itulah bonda, agak-agak bonda nak buat lagi ke seminar parenting ni apa semua? Bonda akan buat ke? Kalau ada peluang, ada rezeki? Sebelum PKP, sebelum Talib tahu bonda kan. Bonda punya start, kalau seminar bonda tu memang bonda jarang jemput orang. Satu trend dia bonda dengan Atia. Because thinking kita sama. Sparring partner dengan Atia, so boleh puas satu hari. So yang bonda kata nak buat unplug punya seminar. Wow. Bagus semua. Baik kan, bonda Dr. Atia jemput Abang Adam. Kan, memang terbaik lah. Tapi sebelum banyak nota lagi kejap. Banyak komen tadi tak terbaca lagi. Okay. Jadi bonda tadi nak tanya sini. Okay, nak tanyalah kat sini siapa yang nak join kalau seminar bonda dengan Dr. Atia je. Siapa berminat ataupun siapa berminat nak dapatkan video tadi tu, video seminar tu. Oh, alhamdulillah. Voting tadi ada hampir 340 yang nak video tu. Yang lain tak berminat ke macam mana? Ke baru masuk? Okey, kita dapat maklumat ya. Tuan Alif akan maklumkan bahawasanya siapa yang berminat ni, yang 300 lebih ni. Okey, nak semua bonda nak join saya. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk video tadi tu yang dah voting tu, since you guys bagi respon yang sangat bagus. InsyaAllah besok kita, bonda besok boleh, bonda ada besok tak ada apa? Oh, okey, baik. Besok okey tak bonda kalau kita share video tu ke, kita kongsikan macam mana cara nak dapatkan video tu, boleh ke bonda? Boleh. Okey, baik. Alhamdulillah. Yang apa ni yang penting bonda kat Atia. Baik, okey. Saya sangat berminat join. Alhamdulillah bonda ramai cakap saya ni sangat berlembut dengan suami, tak tegas kalau suami buat salah. Dengan kesabaran serah kepada Allah 100% dan mencari rumah tangga, hubungan kami makin bahagia. Alhamdulillah. Tahniah Nurzila. Talib, doa tadi. Doa is important dari all. Ada masalah, angkat tangan. Sebab tu kenapa orang paling kaya, orang yang nak Allah Talib macam ni. Dia kata, okey, saya nak rumah. Oh, contoh, saya nak rumah harga 500,000. You kata apa? Mana ada duit? Maknanya ada Allah tak? Ada Allah. Saya nak rumah ya Allah, aku nak rumah ya Allah, anak aku ramai, aku nak rumah, kau beri ya Allah, kau tunjuk aku jalan ya Allah. Cakap ya Allah, aku nak ni, macam mana ni ya Allah. Macam kata berayu. Macam bermanja-manja ataupun mengayu kat Allah macam tu. Macam benda kata ayat kata, ya Allah, kau tahu keadaanku tu, favorite word. Ya Allah, kau tahu keadaanku. Kalau syukur ya Allah, syukur ya Allah. Cakap ya Allah, syukur ya Allah, sedapnya buka hati kat angin ya Allah, sedapnya. Cakap kita syok sendiri dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Baik bonda. Kita tarik bangun pagi, nampak ya Allah, isteri aku Lia baiknya, cantiknya, Masya Allah. Muhammad ya Allah bestnya, ya Allah, Edina, Najwa ya Allah baiknya. Ya Allah, Jamil ya Allah, ya Allah.
Cakap and sebut. Satu amalan bonda buat baru ni, Sofia is with me. So, adik tahu bonda buat apa? Tiap-tiap kali Macam mana, lepas bonda? solat, Sofia cucu bonda yang sulung, ada kat sini Okey. bonda kan. Yang lembut Bila tu. bonda akan cium tangan dia. Hmm. Tangan dia. So semalam bila Mama Tia balik ke Seremban Kejar, dia duduk sebelah bonda. Selalunya nanti Mama Tia cara parenting dia tak fix, dia tak paksa bangun sahur, tak, dia relax je. Kalau bangun okey sahur sekarang, dia sangat tenang. Sangat tenang. So anak dia do out of love. Dia sangat hormat anak dia. So ada memandang hormat. Itu memang subhanallah. So bila Tia tak ada semalam duduk sebelah bonda, because bonda asyik kenapa Wan cium tangan Sofia? Sebab Sofia ahli syurga, Sofia sangat baik. Masya Allah. So Dia notice maksudnya dia notice dan dia simpan dulu nak persoalan tu, ada peluang nak tanya Wan. Ya. Okay. So cium tangan kan. So semalam sembahyang sebelah dia buat tarawih. Lepas tu sebelum kan ada Ustaz Mujahid kata kita solat sunat sebelum Isyak 4 rakaat bagus kan. Bonda start semalam buat. Dia pun buat semalam. Lepas tu tarawih. Lepas Isyak, lepas tu tarawih. Sebelum Isyak 4 rakaat bonda? Solat sunat Ustaz Mujahid ada share. Bonda dapat link, bonda hantar tu. Cuba buat you all. 10 malam. Sebelum ke selepas? Sorry bonda, sebelum? Sunat sebelum. Selepas Isyak. Selepas Isyak. Okay. Baik. Ba'din Isyak kan 4 rakaat. So lepas tu buat tarawih. Lepas tu witir, dia kata tak nak, dia kata dia tak nak tarawih. Okey tak apa, tapi cuba Sofia try dulu. Dia pun try 2, lepas tu cium tangan lagi 2, habis 8, betul? Okey, witir dia kata nak baca buku. Sofia buat witir, nanti kan Allah is watching you. Allah bestnya Sofia. Dia pun terus. Kan? Ada macam sembahyang tak? Intonasi bonda, the way energy I give to her, dia pun buat witir. Witir tu apa Wan? Witir tu janji yang Sofia dapat 2. So complete dia semalam. For a 9-year-old girl. Sorry, dia 7 tahun 9 tahun. 9 syukur. Masya Allah. 9 ni dah role modeling. So every day dia tengok kita solat pakai telekong kan. And then we never force her. And then lepas sembahyang aja terus peluk cium. So kita macam kita pada kita bila dia buat baik itu puji, so they feel good. Image building. So siapa yang senang duk marah anak tu, you all. Bila you marah anak you, rezeki lari, image negative, the chance of your child being happy and having a good marriage is very dark. Right. Ingat, tak apa marah anak, bersedialah untuk bermasalah anak dan rumah tangga dia masa depan. Masa tu dah tua, duduk serabut. Dan kalau anak kita dah tak bahagia, cucu, jadi hidup you always fighting. Sebab masa muda tak jaga akal. Sebab tu bonda ni kalau orang tak attend parenting, tak belajar parenting, bonda kata orang paling tak bijak dalam dunia. Marketing belajar sangat. Betul. Yelah, marketing belajar. Ni image building ni. Tudung macam ni kan. Nak matching eye ni, baju la ilaha illallah. Benda asas nak hidup hari-hari dengan anak yang diamanahkan Allah, tak nak belajar. La ilaha illallah. Tu benda ya Allah. Yelah buat sepatutnya kita buat semua benda ni kita nak bagi. Yelah kita punya jawapan selalu macam ni lah. I buat business, I kerja untuk anak-anak, untuk orang lain, untuk family, untuk you juga. Contohlah kan. Kita sangkakan kita buat ni untuk anak-anak, tapi rupanya kita tengah menanam racun. Kita tak pay attention kat dia. Dia lebih mesra dengan bibik. Anak-anak dididik cara bibik lah. Kadang ada cakap pun dah cakap macam Indonesian dah, sebab bukan salah bibik, sebab dia bibik tu dah buat yang terbaik, tapi sebab bibik tu lah role modeling dia. Baru tak faham bila bonda cakap semalam, Abang Adam share semalam macam okey. Maksudnya kalau kata dia tengok bibik tu buat kerja, cakap macam ni, cakap macam tu, so dia akan ikut cara bibik tu lah. Kesian kan? Nazirah kata dia baru tengok live Ustaz Dr. Zahazan, Masya Allah, guru bonda tu. Okay, Zahazan best. Ibroh. Best. Zahazan suka share Ibroh. Nanti kita pergi tengok sana pula. Rizal kata bonda tahun ni tak gaduh sebab tak balik kampung kan. Nak balik kampung gaduh ni dengan ni. Nampak. Saya rasa Rizal ni tadi dia cakap, tali rasa, tali nampak punya komen, tali tak sempat baca. Rasa dia kata
Alah bestnya kalau wife dia dapat tengok sekali live ni, tapi sebab wife dia dapat lelap sekejap, dia tak sampai hati nak kejut. Tak apa, nanti boleh tengok balik Rizal. Tag wife anda. Siapa yang dah share ni? Tolong share. Untung you guys share. Ya Allah, bayangkan berapa ramai lah jiwa-jiwa yang dapat kita kongsikan ni. Zaman kanak saya kecil tu tak ada seminar parenting mana, hanya sekolah anjurkan je. Okey, baik. Banyak perlu anak dan niat energi kekuatan untuk mereka terus beramal. Best benda peluk cucu. Air Master Saniah. Macam mana nak handle kalau rumah tangga yang kena sihir? Oi, macam kena sihir? Macam mana rumah tangga kena sihir? Na'udzubillah min zalik. Yelah, ikhtiar kena ikhtiar lah. Sihir ni kan memang Khalid, dia memang sihir ni memang ada syaitan dasim dalam rumah. Dasim. Dasim. Siapa yang masuk rumah tak beri salam, syaitan tu akan masuk. Dan rumah yang tak solat berjemaah, tak baca Quran. Sebab tu Bunda kata, apa beza orang yang hidup dengan orang mati, orang zikir dengan tak zikir? Kan Bunda kata semalam, kalau ada wanita cantik, nak kahwin tak tengok dia mayat. Dia tak ada kan? So orang tak zikir, itu orang yang mati. So kalau ada sihir dan sebagainya, satu memanglah benda tu memang ada. Tapi kalau terfokus, itu akan jadi besar. Kan? Sebab tu kita jangan terlampau jadi mangsa. Kadang-kadang je lah macam Bonda pun halung kata gini kan. Kadang angkat, tak apa, jangan fikir. Auzubillah. Kita lagi kuat. Baca ayat kursi. Kan? Because fikir macam ni. Syaitan tu dia tak suka kita buat baik. So kalau kita sedang menyeru pada kebaikan, memang syaitan akan ganggu. Tetapi kita rasa kita ada Allah. Sebab duk fikir sihir kan Allah ada pun tak minta dengan Allah. Sebab tu ada semalam tu dia kata dia pergi berobat dengan orang lain, tiba-tiba orang yang berobat tu attack dia balik. Salah pilih. So kalau kita ada masalah, cari guru yang baik, yang lebih baik. Faham, Masya Allah. Tu lah kalau Bunda cakap pasal apa tu syaitan dasim tu, tadi cakap kat anak-anak semua, siapa masuk rumah dia tak bagi salam, tak baca bismillahirrahmanirrahim, syaitan akan duduk atas tengkuk dia nanti. Betul. Pun tak berani masuk kalau tak masuk. Balik masuk rumah, ada amalan baca Qul Huwallahu 10 kali, rezeki murah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Nur Hayati tanya nak panaskan suami panah baran. Nur Hayati, cuba tengok mak ayah mertua garang tak? Cuba jawab Nur Hayati. Cuba jawab. Betul tak mak ayah panah baran? Nur Hayati, mak mertua dengan bapak mertua atau mak mertua atau bapak mertua ada tak yang panas baran? Saya belum kahwin tapi tak tahu macam mana nak jadikan anak disiplin kalau parent relax. Okey. Parent didik relax ni ialah bukan relax tahu. Dia ada dolphin atau katakan dolphin, jellyfish dengan tiger parenting. Kan? Sebab tu ilmu parenting penting. Okey? Jellyfish ni ada prinsip. Tiger tu asyik marah. Tapi dolphin dia ada prinsip. Tetapi prinsip tu tegas tapi lembut. Maknanya message betul tapi cara lembut. Sekarang ni kadang message tak betul tapi cara pun tak betul. It's your how you say it. How you make your children feel. And then kita pandang anak dengan sayang atau hormat atau tidak. Itu penting. Rohayati kata Bonda ayah tapi sekarang dah tak garang. Mungkin masa muda panas baran. Yelah, maknanya suami anda masa imprinting stage, bawah 7 tahun asyik kena kutuk, kena marah. Jadi masuk program 90% hidup dia kena garang. Dia belajar bapa borik anak rintik. Sebab tu siapa belum kahwin, nak kahwin tengok bapak mertua ya. Tapi siapa yang ada suami baran tu, apa yang mesti buat ialah hormat suami dulu. Tengok apa yang menyebabkan dia marah, elakkan apa dia marah. Kemudian doa pada Allah. Beri air suami minum, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semoga dengan suamiku melembutkanlah hati dia. Doa dan maafkan suami dan hormati suami. Okey? Dia mangsa, dia bukan mangsa, dia mangsa. Dan bapak mertua pun mangsa nenek, datuk. So keturunan mana kita nak salahkan? So kita forgive, move on. So jangan jadi ibu bapa yang sama pada anak you sekarang. Ingat, siapa yang garang pada anak tolak rezeki, siapa garang pada anak sedang menanam racun supaya rumah tangga anak tidak bahagia. Takut tu ayat tu. Betul. Marah anak lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah dah boleh, thank you. Okay, so panas baran macam ibunya. Semua ada contoh
Ibu, kalau tak ibu, si ayah, subhanallah. Printing ya, bawah 7 tahun ulama kata kau beri seorang budak pada aku, pada 7 tahun pertama aku tahu siapa dia nak jadi. Sebab tu bonda kalau jumpa orang, tahu dah cara parenting, mesti mak ayah dia macam ni. Sebab tu Talib, bonda kalau jumpa orang, bonda tanya, Masya Allah, salam kat mak awak ya. Cakap tahniah. Kenapa Prof? Saya tengok awak, saya tahu mak awak yang macam mana. Cakap tahniah ya. So you all, kalau anak tak elok nak marah anak ke nak minta maaf dengan anak? Minta maaf benda. Ya. Ya Allah. Siti Aminah, syukur pada Allah kerana memberikan seorang motivasi yang berhati mulia. Saya akan motivasi yang di saya sendiri berubah pada yang lebih baik. Apa dia? Apa tu? Ada someone tu dia sejak tadi tengah nak baca dia punya komen. Doa biasanya, dia nak berubah jadi lebih baik, insyaAllah. Mesti awak doa, awak berusaha, awak doa, Allah lihat. Allah lihat. Sekarang suami dan Nurfana, betul Prof, subhanallah, sekarang suami dah sayang saya. Suami memang baran, tapi sekarang alhamdulillah bila kita hormat dia, sekarang dia lebih menyayangi saya. Cuma sekarang risau dia dengan anak-anak masih garang. Okey, garang. Ketua kelas, minat parenting boleh daftar lagi ke tak? Maaf, dah tutup ya Ummu Atifah. Saya tak tahu, kalau saya nak kena tanya dia orang bila nak dibuka. Ada lagi ke yang berminat? Sebab dah tutup tarikh tu. Tarikh pendaftaran dah ditutup. Oh, tunggu announcement. Baik. Dah jawab dah Alif. Yang Prof Moya itu keluar tu, Alif tu bagi pihak admin. Okey, mungkin saya tak tahu berapa ramai lagi yang berminat nak sertai seminar hari Ahad ni, 17 hari bulan. Siapa yang nak? Ada 100 lebih lagi yang berminat. Kat mana awak buat, Alif? Oh, ada. Di mana awak buat apa, Alif? Ini saya nampak video. Nak tak bonda beri video seminar Celik Mam secara percuma? Okey, okey, baik. So, link dah bagi. Okey, baik. Okey, jadi berapa ramai lagi seminar dah. Okey, baik. Alif, seminar online dah ditutup pendaftarannya, tapi kita nak tahu berapa ramai lagi yang berminat. Kalau kata ramai berminat, baru kita buka lah. Okey, siapa berminat? Saya nak tahu berapa ramai berminat dulu. Nur Azila berminat tapi tak cukup kota untuk set combo 3 orang. Okey, Nur Azila. Nur Azila kat sini macam Mazura tak sempat nak daftar parenting advance. Saya nak. Okey, berminat. Okey. Tapi ni yang 3 orang tau, yang bukan dengan bonda lagi. Yang 3 orang tu adalah Ustazah Isfadia, Dr. Rizal dengan Mama Tiah. Nak macam mana ya? Okey, bonda boleh bagi antara dua-dua. Ya, insyaAllah. Bonda sama ada bonda buat kemunculan ke tidak, saya tak pasti, saya kena cek jadual bonda. Tapi yang 3 orang tu insyaAllah, moga Allah izinkan. Ustazah Isfadia, Dr. Rizal dan Mama Tiah memang sedang buat preparation. You guys bayangkan, diorang buat preparation khas untuk share the best parenting skill untuk you guys. Saya dapat tahu Dr. Rizal pun tengah buat preparation, Ustazah Isfadia pun tengah buat lagi penyelidikan, tengah buat lagi research. Mama Tiah pun tak. Macam ni Mama Tiah? Bonda, Mama Tiah Masya still Allah. Bonda ajak dia lah, tak Mak Tiah nak prepare. Dia baru jumpa kaedah Imam Ghazali. So dia excited lah nak share. Masya Allah. Orang sangat structured dia buat slide. Dia memang itulah. Dia lain sikit pada Bonda. Dia visual. Bonda ni Dia visual lah. Lebih kurang macam Talib lah, visual nak kena tengok. Alif ada tanya berapa maharnya. Saya tak ingat poster itu. Bukan, kalau seorang berapa seorang? Okey, seorang 200. Tapi you guys kalau daftar bertiga jadi RM97 sahaja. Seorang daftar untuk the whole day daripada pagi sampai ke petang RM200. Tapi sekarang saya rasa itu buat promosi hanya tinggal RM97 saja. Seorang daftar the whole day daripada pagi. Okey, baik, faham. Baik, saya faham. Memang dimaklumkan oleh subhanallah Ketua DOM
Talik Bonda rasa bagi yang tengah live sekarang, kesian diorang. Bonda buka sekejap lah, half an hour ke. Tapi okey juga Alif. Tak perlu bonus. I think okay. Baik. Okey. Okey, baik. Okey, macam ni semua kami sebenarnya sedang dapatkan feedback daripada tim Alif, tim kami baik macam ni. Buka sampai tengah hari, maybe ada yang baru dapat gaji esok ke lusa. Okey, hari ni berapa bulan? Okey, baik. Nak join kalau ada kosong. Okey, macam ni lah. Okey, macam Bonda kata tu betul, ramai nak join. Kami bincang dulu. Okey, you guys just stay tune. Kemungkinan besar hari Jumaat kita buka balik. Kalau setuju hari Jumaat kita buka balik. Boleh tak hari Jumaat pukul pagi lah hari Jumaat sebab seminar tu hari Ahad. Okey, pagi. Okey, apa kata cuba semua tulis dalam kalender, ambil pen, ambil kertas ataupun letak reminder dalam phone. Kita buka sekejap aja pukul 9 pagi hari Jumaat kita buka pendaftaran. So macam ni. Jadi okey macam ni lah, subhanallah, Allah bagi ilham. Jadi you guys ada masa lah untuk cari 3 orang tu. You kumpul-kumpul dulu. Hari Jumaat pagi kita buka. Jumaat pagi pukul 9 pagi insya-Allah. Okey, boleh? Tapi subjek kepada berapa ramai yang berminat lah. Kalau tak ada, kita tak perlu buka. Apa yang ada kita proceed je seminar tu. Sebab kita pun tengah nak set up classroom tu supaya yang subhanallah, yang daftar tu kita akan buka grup and untuk diorang standby dalam grup tu. Dapat gaji. Okay. Belum dapat gaji lagi. Faham. Subhanallah. Ya Allah, mudahkan usaha gaji, lipat gandakan gaji mereka, ya Allah. Mereka dapat bonus. Semalam tadi interview dengan Bank Rakyat punya CEO. Ya. Jadi Bank Rakyat ada lebih kurang 5,700 staff, 5,700 orang staff. Yeah. And then memang dia menjagalah subhanallah, kebajikan pekerja. InsyaAllah saya sangat yakin Allah izinkan. Yeah. Rezeki you guys dah ada dah Allah tulis. Yang Bank Rakyat ke apa-apa ni semua asbab sajalah, asbab untuk menyampai rezeki. Yang you guys kat sini boleh bincang-bincang siapa jumpa siapa ni, PM, mungkin DJ Farah Fazil. Awak memang DJ ke DJ Farah? DJ kat radio mana? National FM ke? Okay, macam Lina ni nak join Yusri Yati, boleh dapat teman kelas untuk 3 orang. Ya, betul. Boleh kumpul-kumpul lah, you guys bincang lah sama-sama. Okay, baik Bonda. Subhanallah dah 8.30. Subhanallah ya Rabbi. Okay. Talib pun nak siap-siap, nak ke office kejap. Jadi kepada mereka yang dah kongsi-kongsi ni, tolong share juga pada Facebook anda. Share you guys tengah mencari sahabat-sahabat untuk join seminar parenting. Alif ada ke poster Alif? Ada poster ke? Mungkin diorang nak share kepada kawan diorang ke? Macam mana cara Alif ataupun Okay, macam ni. Thank you Alif. Okay, macam ni awak-awak semua sahabat-sahabat kita ni, you guys sentiasa kena check page Prof Muaya ataupun Facebook Hidup Magic ataupun page Hidup Magic. Dekat sana kita akan maklumkan DJ. Saya DJ radio internet Sukma FM. Apa Sukma FM buat apa tu? Radio macam mana? Sukma FM. Bukan sukan ya. DJ radio. DJ online. Baik Bonda, mungkin Bonda nak share apa-apa tips lagi Bonda? Tak apa, Bonda nak suruh ingat lepas ni dah habis live ni terus baca doa sedekah Fatihah pada suami dan anak-anak. Wow, okey baik. Orang penyayang, pemurah, pemaaf dan banyakkan zikrullah. Dan siapa yang dapat tidur sikit boleh niat 10 malam terakhir ni kau boleh bangun awal, baca Quran dan zikrullah. Jaga mulut hanya cakap benda baik, zikir dan selawat dan taubat.
Baik bunda, insyaAllah. Okey, apa kata kita baca Al-Fatihah sama-sama, hadiahkan buat pasangan hidup kita, buat ibu bapa kita, hidup ataupun dah telah tiada, buat anak-anak kita, buat tok guru kita, seperti bonda dan yang lain-lain, dan buat sahabat-sahabat kita, buat rakan sekerja kita, buat majikan kita, buat para pemimpin kita, dan semestinya buat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, sebagaimana Allah buka lautan, membelah lautan buat Nabi Musa, nampak impossible di mata kasar kita, nampak tak logik, tapi secara magicnya Allah lakukan buat hamba-Nya yang betul-betul memerlukan. Kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina. Baik, terima kasih semua. Terima kasih DJ Farah, dan kepada semua Maaf apa yang berminat untuk sertai